So, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi cara untuk membuat data pneumatic system dengan menggunakan contoh yang dia ada di hadapan ni. So, kalau kita tengok contoh ni, kita boleh tengok apa masalah yang ada. Two cylinders are used to transfer part from magazine onto a chute. Okay, so kita ada satu magazine di sini. Okay, untuk memindahkan parts yang berada di dalam magazine ni ke dalam chute. Okay, when a push button is pressed, so bermaksud kita akan mulakan operasi dengan menggunakan push button. So, when a push button is pressed, the first cylinder extend. Okay, so first cylinder where is the first cylinder is a 1A, first cylinder. Then pushing the part from the magazine and position it in a preparation for transfer by the second cylinder onto the outfit chute. So, first cylinder 1A akan tolak parts yang berada dalam magazine ke hadapan, kemudian silinder 2A akan tolak part tersebut jatuh ke dalam kotak melalui chute yang ada ni. Okay, once the part is transferred, the first cylinder retract. So, selepas part tertransfer, first cylinder retract, so that means 1A akan retract, followed by the second. Okay. Confirmation of all extended and retract position are required. That means untuk memastikan macam mana kita nak confirmkan setiap silinder ni disahkan kedudukan dia sama ada dia extend ataupun retract. Biasanya kita akan letak sensor lah. Okay, dalam case ni kita akan pakai fully pneumatic dalam case ni. So jadi kita kena kenal pasti dia punya movement dia punya sequence pergerakan setiap silinder. So macam mana kita nak tentukan? Okay, saya tunjuk contoh saya akan tunjuk contoh macam mana kita boleh tunjuk dia punya sequence pergerakan. Okay, first kita kena pasti dia punya pergerakan Kita ada dua silinder Kita tengok kat sebelah tu. Kita ada dua silinder kita ada silinder kita ada silinder 1A dan silinder 2A. So, first step, silinder 1A akan extend. So, kita boleh kata dia kita boleh letak simbol sebagai plus. Okay. Kemudian, apa yang berlaku? Silinder 2A dia extend. So, kita letak simbol plus. Kemudian, step yang ketiga, silinder 1A selepas part transfer ke dalam box through the chute, silinder 1A akan retract, so kita letak minus dan diikuti dengan silinder 2A minus. So kat sini kita boleh tengok dia punya sequence pergerakan dia. So first silinder 1A akan extend, then selepas dia selesai silinder 2A akan extend. Kemudian diikuti silinder 1A akan retract semula ke kedudukan asal. Kemudian silinder 2A akan retract. So ini kita kena pasti dahulu dia punya sequence pergerakan dia. Selepas daripada sequence pergerakan, dah kena pasti sequence pergerakan ini, kita boleh buat dia punya step motion diagram dia. Okay, macam mana kita nak buat step motion diagram dia? Okay, kita tengok macam mana kita buat step motion diagram dia. First kita buat dia punya silinder dia 1A dan 2A. Kita buat satu line. Okay. 1 untuk extend, 0 untuk kedudukan retract. Okay, step yang pertama. Pada step yang pertama, kesemua silinder berada pada kedudukan asal. Itu di kosong lah. Okay. Kemudian kita perlu beberapa step.
Dalam kes ni hingga 5 step lah satu kes. 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian pada step yang pertama, kedua silinder pada kedudukan kosong. Okey, kedudukan retract. Kemudian step pertama adalah 1A akan extend. Okey, kita garis satu, extend ke atas. Pada waktu yang sama, silinder 2A akan stay di kedudukan dia. Apabila 1A dah complete, barulah 2A akan extend. Kemudian dia akan stay, 1A akan stay sewaktu dia tengah extend. Okey, setelah selesai 2A dah selesai, 1A akan kembali ke kedudukan asal. Pada waktu ini 2A akan stay. Kemudian setelah 2A, setelah 1A selesai retract, barulah 2A akan return balik ke kedudukan asal. Dan 1A akan waiting lah kat situ. Okey, so selesai. Ini adalah gambar rajah step motion diagram untuk silinder 1A dan juga silinder 2A untuk masalah yang ada sekarang ni. Jadi step yang seterusnya, macam manakah pergerakan ini boleh dilakukan? Okey, macam mana bila pergerakan yang boleh dibuat? Mesti akan ada satu signal memberi arahan kepada pergerakan, untuk memberi arahan kepada pergerakan ni. Okey, contoh tadi. Okey, dalam instruction yang diberikan ada diberitahu, okey, when a push button is pressed, the first cylinder extend. Jadi maksud maknanya untuk first cylinder extend, dia kena ada push button. So saya letakkan sini sebagai PB. Okey, push. Okey, saya pakai color lain lah. Okey, PB saya pakai warna hijau. Okey, push button. Okey, push button. Dia bagi ke 1A, barulah dia extend. Begitu juga apabila silinder ni extend 1A, dia mesti ada sensor pada silinder 1A. Jadi kita kena tahu dia punya numbering untuk silinder tersebut. So elok-eloknya kita kena labelkan. Contohlah di bawah ni, 2 silinder. Okey, ini silinder 1A dan A. Okey, sini saya bagi nama sensor dia S1, S2, S3, S4. Okey, S1 untuk retract 1A, S2 untuk advance 1A, S3 untuk retract 2A, S4 untuk advance 2A. Okey, so kita kembali balik pada step motion diagram ni. Apabila silinder 1A dia advance, okey, dia advance, apa yang berlaku? Silinder 1A akan bersentuhan dengan sensor 2A. Okey, kat sini dia akan bersentuh dengan sensor 2A. So daripada sini dia akan bagi arahan kepada 2A, bukan sensor 2A. Sensor S2. Okey, sensor S2. Okey, dari sini sensor S2 akan bagi arahan kepada 2A, okey, pada valve yang mengawal 2A untuk move forward ataupun extend. So apabila silinder 2A advance, dia akan bersentuhan dengan sensor S4, S4. So daripada sini S4 akan bagi arahan kepada valve 1A untuk retract. Okey, so 1A akan retract semula ke kedudukan asal dan bersentuhan dengan sensor S1. Okey, di pada step yang keempat ni. Okey, dari sini S1 ni kita silinder 2A. Okey, so valve yang mengawal silinder 2A akan bergerak kedudukan asal retract. Okey, dan sensor S3 akan aktif. So
Apabila kedua-duanya silinder dah kembali ke kedudukan asal, maka lengkaplah satu kitaran. Okay, sekiranya kita nak continue the new circle, kita tekan semula lah push button tu. Bermakna S3 ini, bermakna S3 yang ada ni, dia akan pergi semula kepada push button dalam bentuk litar dalam bentuk litar siri. Okay, bermakna dia akan jadi logik AND kat sini. Okay, dia akan jadi logik AND. So daripada sini daripada step motion diagram yang kita ada ni lah, daripada sini kita boleh jadikan sebagai rujukan untuk kita bangunkan litar pneumatik kita. Okay, so selepas ni kita akan tengok macam mana litar pneumatik kita akan dibangunkan. Okay, untuk mula buat pneumatic circuit diagram, okay, kita kena rujuk balik kita punya step motion diagram kita macam mana, dan kita kena kenal pasti komponen-komponen kita pakai lah. Okay, kalau kat sini yang kita boleh nampak kat step motion diagram kita ada silinder 2. Okay, silinder 2, silinder 2 biji, kemudian push button 1, 4 biji pneumatic sensor lah. Okay, pneumatic sensor untuk silinder. Biasanya kita pakai pneumatic sensor ni, kita pakai sama ada dia punya actuator tu plunger ataupun roller lah. Okay, macam case ni saya akan pakai plunger. So kita masukkan dahulu kita masukkan dahulu actuator dia. Actuator saya pakai double acting cylinder 2 biji. Okay, kemudian okay, sebelum kita pergi ke komponen lain, okay, untuk gerakkan S cylinder ni dah tentu dia kena ada dia punya directional control valve. Okay, saya pakai 4 port 2 position directional control valve, okay, untuk kawal dia. Okay, then kita perlukan sensor. Kita akan perlukan sensor 1 push button. Okay, dan kita perlukan 4 sensor. Okay, push button sensor tu kita boleh pakai jenis yang sama lah. Dia punya dia punya control dia tu 3 port 2 position ni. So kita buat dahulu untuk push button, double click dengan keluar window ni, dan kita letak manual dia, kita tukar kepada push button dan spring return untuk right actuation. So kita dah dapat push button dia. Dan untuk yang lain, kemudian saya nak tambah siap-siap dekat dia punya terminator dia, termination dia, kita letak dia punya exhaust dia. Dan saya copy copy 2, 3, 4. Okay, 4. Kita pakai 4. Sorry. Okay, saya copy satu dulu. Copy. Kemudian saya tukar yang ni dahulu daripada manual, saya tukar kepada mechanical, roller tag, spring return sama. So okay, yang ni tak payah tambah apa dah. Cuma tambahan sensor ni, dia punya roller saya kena labelkan dah. Kita kena labelkan seperti mana yang kita pakai ni dekat dalam step motion diagram kita, S1, 2, 3 dan 4. Okay, label S1, okay. Kemudian saya copy lagi, yang ni saya letak S2, copy lagi S3, copy lagi, dan last sekali S4. Okay, kemudian sensor-sensor ni sebenarnya dia akan berada dekat dengan silinder. So dekat silinder ni pun kita kena letak dia punya label. Okay, label silinder 1A ni dia akan ada 1A. Kalau kita tengok dia akan ada S1. So kita letaklah S1 dan S2, di mana kedudukan S1 pada kedudukan asal pada position retract, S2 pada position extend 100. 100 ni merujuk kepada mm, saya rujuk kepada mm sebab saya consider silinder ni spek dia boleh extend sehingga 100 mm. So saya OK.
Okey, sudah keluarlah S1, S2 dan 1A. Sama juga dengan silinder satu lagi. Yang ini label dia start dengan S3 dan S4, S3 kosong dan 100. So, okey. Oh, label silinder belum masukkan lagi. Configuration 2A. Okey, so itu. Kemudian kita perlu ada air supply. Okey, air supply daripada compressor, simplify form. Dan tertarik lah. Okey. Kemudian supply kepada pergi daripada sambungan di antara silinder dengan directional control valve. Okey. Okey, ini bahagian punya main control lah. Kemudian untuk directional control valve silinder, kita tinggal lagi satu lagi, tinggal kita punya actuation dia. Okey, directional control valve kita akan gunakan pneumatic type, kiri dan kanan lah. Ini pun sama juga. Sebab kalau tak ada yang ni, kita tak nampak sambungan lah. Sambungan kepada dia punya sensor yang ada tu dan push button. Okey, dah siap yang ini. Dah siap yang ini, kita akan tengok balik kepada kita punya step motion diagram. Okey, kita tengok pada step pertama. Step pertama, kedua-dua silinder pada kedudukan retract. A dengan 1A and 2A. So, untuk step yang kedua, silinder 2A tidak ke mana-mana, maintain pada position dia. 1A akan extend. Okey, dia extend apabila push button dan S3. Okey, push button dan S3 S3 mana? S3 di sini. Okey. Okey, kalau kita perhatikan simbol untuk S3 dan S3 sama dengan S1 dan S4 sama dengan S2, agak berbeza sikit. Okey, ini disebabkan oleh initial position S1 dan S3. Okey, sebab initial condition dia S1 dan S3 adalah aktif. Jadi dia berada di kotak sebelah kiri. Sementara S2 dan S4 ni dia belum aktif. So dia menggunakan kotak di sebelah kanan. Nampak tak yang bulat-bulat ni? Bermakna dia akan bersambungan dia tu adalah pada bulat tu. So untuk S3 dan push button dia adalah logic N. Okay, bila logic N kita boleh guna two pressure ni, valve. Okay, kita boleh guna two pressure valve untuk simulate logic N. Okay, agak rapat kat situ. Saya lihat kita hindarkan benda macam tu. Okay, kemudian push button, okay, sambung dia. Dan yang ni sambung kepada sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Sebab kotak sebelah kiri ni berfungsi untuk menggerakkan silinder 1A extend. Okay, sebelah kanan ni retract. Sama juga dengan 2A. Sebelah kiri extend, sebelah kanan retract. So, step 1 selesai, step 2 pun kita dah selesai. Dah sampai step kedua dah. So, bila sampai step kedua, silinder 1A akan move forward and touch sensor S2. Okay, and S2 give instruction to the silinder 2A untuk move forward. Okay, mana dia S2? Okay, ini S2. Okay, S2 letak kat sini sebab dia akan menggerakkan silinder 2A forward. Okay. Kemudian dah letak. Okay, jangan lupa bagi supply dia. Supply kita kena bagi untuk sensor. Sama macam yang directional control valve. Ini pun sama juga. Kita tinggal tadi. Okay, kena bagi masukkan ke line supply dia. Kemudian okay, set 2, 3 dan silinder 2A move forward and touch sensor S4. So when S4 active, okay, S4 active, S4 give instruction to silinder 1A untuk retract. Silinder 1A untuk retract. So di sini terletak dia. Okay, sebab apa dia nak sambung ke sini, 1A akan retract dan sambung supply.
So apabila 1A retract, S1 active and give the instruction to cylinder 2A untuk retract. Okay, sambung gitu. And ini pun kita bagi supply. Okay, so complete data. Okay, so once dah complete, kita boleh test lah. Kita boleh test, kita tekan button play kat atas ni. Okay, ada apa? Ada open connection. Oh, okay, saya tertinggal. Nah, ini maksudnya saya tertinggal lah. Di sini tertinggal, tak apa, kita betulkan dahulu. Ini saya lupa nak buat dia punya termination dia. Okay, termination dia kita kena buat. Okay, ada lagi tinggal. Tak ada. Okay, kita boleh try sekali lagi. Okay, selesai. So, bila kita play, dia belum running lagi. Cuma yang kita boleh nampak sekarang ni, line yang berwarna biru gelap dan juga biru muda. Okay, biru tua dan biru muda. Okay. Line biru tua ni, biru gelap, ini menunjukkan line ni adalah high pressure compare to the yang line warna biru muda ni, dia no pressure lah ataupun low pressure. Okay. Okay, kalau kita tengok laluan dia, kalau macam ini, laluan dia sampai ke silinder dan ini yang menyebabkan silinder ni kekal berada pada position retract untuk silinder 1A dan 2A. Okay, sebab laluan dia tak ada halangan. Semua direct to silinder. Okay, macam dekat push button, laluan angin pada push button terhenti kat situ saja. So, kalau kita nak try dia running, kita tekan push button dulu. Tekan push button, kita perhatikan dekat silinder. Silinder akan bergerak bila saya tekan. Okay, silinder forward and silinder retract. Oh, sangkut sikit tadi. Simulation ni sangkut. Okay, silinder forward, silinder retract. Okay, 1A forward, 2A forward, 1A retract, 2A retract. Forward, retract. Okay, agak laju sikit. Okay, agak laju sikit sebab kita tak letak dia punya flow control valve dan sebagainya. So, kalau kita tengok sini, sequence dia betul lah seperti mana yang kita buat tadi. 1A forward, 2A forward, 1A retract, 2A retract. So, itu dia punya data dia. Okay, data yang digunakan untuk melaksanakan tugas yang diberi pada awal tadi. Okay, so kita boleh cubalah tengok. Kalau kita nak lagi mahir, kita boleh cuba dengan sequence-sequence yang berbeza, buat dia punya state motion diagram. Dan lepas tu kita cuba buat dia punya pneumatic circuit. Okay, seelok-eloknya kita belajar daripada melukis lah, manual pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita ada fluid sim macam ni, mudah kita nak pastikan lah. Kita nak confirm balik data kita tu betul tak betul. So, seelok-eloknya kita kena banyak praktis buat benda ni supaya lebih kita mahir. Okay, supaya kita mahir untuk kita kawalan untuk 2 silinder. Okay, so itu sahaja penerangan daripada saya. So, selamat mencuba. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.